maksud terpenting dalam surah Al-Jathiyah. Kita panggil dalam usul tafsir dakwa. Kita telah baca lepas Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita tentang Bani Israel, yang mana Bani Israel berlaku perselisihan di kalangan mereka dalam urusan agama mereka, dan perselisihan berlaku setelah adanya ilmu wahyu yang lengkap. Dalil ada depan mereka berselisih sama mereka. Dan mereka berselisih ni kerana baghya, kerana melampau, zalim, dengki, iri hati di antara mereka. Jadi ayat 18 ni tasliyah. Ayat ni ayat tasliyah. Tasliyah ni maknanya pujuk hati Nabi. Pujuk hati, hiburkan. Tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak beritahu akan berlaku juga kepada umat Nabi. Sebagaimana perselisihan yang berlaku di kalangan Bani Israel, akan berlaku juga perselisihan di kalangan umat Nabi. Berselisih dengan Nabi dia sendiri, maka tak peliklah di kalangan Bani Israel pun berselisih setelah ada wahyu. Di kalangan umat Nabi pun berselisih juga setelah turunnya wahyu Allah dan sempurnanya wahyu Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut kepada kita, Nabi bersabda kepada kita dalam hadis yang sangat sahih, may ya'ish minkum, siapa yang dapat hidup di kalangan kamu sehingga di akhir zaman, dia boleh hidup, dia hidup sehingga akhir zaman. Di akhir zaman nanti fasayara ikhtilafan katsira, dia akan dapat tengok perselisihan yang sangat banyak akan berlaku. Dia akan dapat tengok perselisihan yang sangat banyak ia bakal berlaku. Ni hadis ramalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita cara-cara nak selamat apabila berlaku perselisihan ini. Fa'alaikum bisunnati, maka kamu hendaklah berpegang teguh dengan sunnah aku, Nabi kata. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa' rasyidin, khalifah-khalifah yang mengganti Nabi. Mereka golongan yang terpimpin. Lepas tu Nabi sebut pula addu 'alaiha bin nawajis, gigitlah dia dengan gigi geraham kamu. Gigitlah sunnah Nabi tadi bin nawajis, dengan gigi geraham, gigi paling bosu sekali. Nak sebut kena pakai kemah sunnah Nabi. Kalau pakai biasa-biasa tu cabut. Ini jadi ayat 18 ini tasliyah. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri, kemudian setelah mana berlalunya Bani Israel tadi, ja'alnaka, kami menjadikan kamu, ala syari'atin minal amri, berada di atas satu syariat, peraturan yang lengkap, minal amri, daripada urusan. Amri sini minal amri din, daripada urusan agama. Di kalangan ulama tafsir menterjemahkan min sini dengan fi, dalam urusan agama. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut syariat, dalam syariat ni dipanggil jalan agama. Dalam jalan agama tadi dia ada akidah, dia ada kepercayaan, lepas tu dia ada amal ibadah. Dia ada amal ibadah, ada peraturan-peraturan, adanya akhlak, segala perkara adalah itu. Jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala sebut fattabi'ha,
Tugas kamunya ikut sahaja jalan agama tu. Syariat Allah tu kamu kena ikut saja. Yang Allah Ta'ala telah turunkan, ikut saja. Kalau agama ni dipanggil ittiba', ikut. Ikut ni ulama tafsir sebut 3 perkara lah. Satu, kena ikut dari segi akidah. Akidah seperti mana Allah Ta'ala ajar dalam kitab dia, kena ikut hal tu. Yang kedua, kena ikut dari segi amal ibadat, seperti mana yang dia tunjukkan dalam wahyu dia. Yang ketiga, ikut ni dengan cara mentabligkan dia, dengan cara menyampaikan. Kita belajar dan kita kena mengajar. Wahyu ni tanggungjawab. Ambil dia dan sampaikan, bahagikan. Tu. Wahyu diturunkan bukan untuk disimpan. Bukan kata kita terima wahyu ada duk senyap simpan masing-masing. Tak. Wahyu ni untuk ditabligkan, disampaikan. Jadi tugas kamu ikut saja. Wahyu tadi kamu kena ikut. Wala tattabi'. Dan janganlah pula kamu mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun, keinginan-keinginan orang yang tidak mengetahui. Orang yang tidak mengetahui ini, orang yang tidak mengetahui wahyu, bahawa wahyu ini adalah teras dan asas agama. Orang yang tidak mengetahui syariat Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak mengetahui syariat Allah, jangan ikut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini wala tattabi' ahwa'a. Jangan ikut ahwa'a ni hawa nafsu, segala hawa nafsu. Kita terjemuh keinginan. Keinginan ni terjemuh lembut sikit. Orang yang mana dia buat satu perkara tanpa berasaskan wahyu, yang bertembung dengan wahyu, sebenarnya dia buat itu kerana keinginan dia. Dan keinginan dia tadi berasaskan nafsu dia. Lawan kepada nafsu ni wahyu. Sebab apa? Sebab kalau kita mari ahwa nafsu, kita biasa orang Melayu ni akan terjemah syahwat. Nafsu syahwat. Nafsu syahwat. Dia syahwat dalam Quran ada kalimah dia suku pula. Dia ada kalimah dia syahwat. Jadi sini ni jangan kamu mengikuti segala hawa nafsu. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani dia sebut ara al-juhal. Pendapat, pandangan-pandangan golongan jahil. Pandangan-pandangan orang-orang jahil. At-tabi'ata lisyahawati, yang mana pandangan mereka tadi mengikuti hawa nafsu. Pandangan dia waktu baik tadi, dia ikut hawa nafsu dia ikut keinginan dia. Dia bukan mengikut wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ikut tu. Jangan ikut. Hak nak kena ikutnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Fattabi'ha, Allah sebut. Ikut wahyu Allah. Kenapa kita tidak boleh ikut? Wala tattabi', Allah sebut ni kenapa tak boleh ikut? Ini jumlah ta'liliyah dipanggil. Kita tak boleh ikut mereka kerana golongan-golongan jahil tadi, juhala dipanggil. Dia tak reti agama, tak reti wahyu. Dia tak boleh ikut mereka. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'ah. Sesungguhnya mereka, pandangan-pandangan mereka, pendapat mereka, keinginan-keinginan mereka itu la yughnu 'anka minallahi syai'ah. Tidak boleh yughnu 'anka, tidak boleh menolong, tidak boleh mempertahankan. La yughnu 'anka ni tak boleh menolong angka daripada menimpa kamu minallahi syai'a, daripada azab Allah sedikit pun jika kamu ikut mereka.
biasanya kita ikut pandangan satu orang. Dan pandangan dia ni pula berlawanan dengan wahyu Tuhan. Pandangan dia tadi sebenarnya mengikuti hawa nafsu, kerana berlawanan dengan wahyu. Jadi ada orang terpaksa ikut kerana memelihara, bahasa Kelantan panggil melego, tak ada arah melego. Jadi kita nak melego apa? Kalau azab Allah mari, kena. Sebab kita dok ikut pendapat dia, yang mana pendapat dia tadi berlawanan dengan wahyu, menyebabkan azab Allah kalau turun kena kita, tak ada faedah kita ikut. Jadi Allah Ta'ala nak sebut sini, innahum, sungguhnya pandangan-pandangan mereka yang mengikuti hawa nafsu tadi, la yughnu anka, tidak dapat menolak daripada menimpa kamu, minallahi syai'a, daripada azab Allah sedikit pun, kalau mu ikut dia. Sebab tu jangan ikut. Setelah kita mengaji Quran, kita tahu dah oleh Quran lagu ni. Tiba-tiba ada pandangan manusia di luar sana berlawanan dengan Quran. Berlawanan dengan Quran. Kalau ikut juga berlawanan dengan Quran ni, kalau kena azab, dia nak tolak tak boleh, dia nak pelihara, nak tolong kita tak boleh. Jadi sebab tu jangan ikut. Jadi orang yang tidak mengikuti wahyu, orang ni orang zalim. Orang yang tidak mengikuti wahyu ni orang zalim. Tak ikut peraturan Allah. Zalim ni maknanya wada'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, letak sesuatu bukan pada tempat dia. Sepatutnya hamba ni ikut hak Allah lah, tapi dia ikut hak lain, dia tak ikut hak Allah Ta'ala. Maka sabitlah dia ni orang zalim. Apabila dia zalim, Allah Ta'ala sebut wa innadh zalimin, dan sesungguhnya golongan yang zalim, golongan manusia yang zalim ini, dalam tafsir Ibnul Jauzi, tafsir Ibnul Jauzi dia sebut az-zalimin sini al-musyrikin. Sesungguhnya golongan zalim di sini golongan syirik kepada Allah. Zalim paling besar sekali atas muka dunia, syirik Tuhan. Wa innadh zalimin, dan sesungguhnya golongan zalim yang melakukan syirik kepada Allah, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong sesama mereka. Ba'duhum, sebahagian mereka penolong kepada sebahagian yang lain. Sama-sama puak zalim ni, dia boleh tolong menolong sama-sama dia. Dipanggil al-jinsiyah, illatul indimam wal intisar, menjadi illah. Mereka boleh duduk bersama, boleh tolong menolong. Jenis rupa. Ada orang jenis jin ni, dia boleh duduk. Ni orang soleh, ni orang jahat. Ni orang tauhid, ni orang syirik. Dia tak boleh duduk sekali. Dia tak boleh duduk sekali. Fikrah pahaman berbeza ni, nak duduk semeja makan sekali pun tak boleh. Dia duduk sekali, ada bertembung, sudah selalu. Tak boleh. Tapi sama-sama orang zalim, sama-sama orang syirik, dia boleh tolong sama buat dia. Boleh saling tolong menolong. Dia buat mereka ni ramai, majoriti atas muka dunia. Majoriti ramai. Walaupun ramai, Allah Ta'ala sebut wallahu waliyul muttaqin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjadi pelindung, hanya menjadi penolong al-muttaqin, kepada golongan yang bertakwa kepada Allah. Ibnul Jauzi sebut juga al-muttaqin di sini, al-muttaqin minasyirki, al-muttaqin asyirka, orang yang jaga daripada syirik kepada Allah. Orang yang dapat jaga syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah menjadi penolong mereka, walaupun mereka sorang. Tak ramai buat dia sorang je ada, tapi Allah tolong. Sebab Allah sebut wallahu waliyul muttaqin, Allah lah menjadi pelindung, menjadi penolong kepada orang yang bertakwa. Takwa ni maknanya jaga, jaga daripada melakukan syirik. Hak paling besar sekali itu.
Kalau nak jaga daripada syirik ni tak boleh, hak lain-lain tu tak boleh jaga. Kalau daripada syirik ni dia boleh jaga, hak lain-lain dia boleh jaga. Penanda arah dia tauhid tadi. Kalau dia jadi orang tauhid, dia tidak syirik pada Allah, dia boleh jaga hak lain. Dia mudah ikut wahyu hak lain. Tapi kalau hak syirik ni pun dia dok buat dah, dia selerak tabuk habis hak lain. Hak lain-lain itu tak boleh nak jaga lah. Kemudian ayat 20 Allah SWT sebut hadza Al-Quran ini. Al-Quran yang kita baca ni, jami'u ma dzukira, semua sekali apa yang Allah khabarkan. Ayat ni ayat Makkiyah, turun di Mekah. Sehingga waktu ni hak Quran dok turun di Mekah ni, Allah Ta'ala sebut hak turun yang Allah Ta'ala turunkan daripada ayat-ayat Al-Quran ini, hadza basair, merupakan pedoman, merupakan panduan hidup linnas, untuk seluruh manusia. Quran Tuhan ni dia merupakan pedoman hidup, panduan hidup kita. Untuk kira siapa? Seluruh manusia. Wahuda, dan dia merupakan ilmu petunjuk. Kalau kita belajar Quran ni, kita akan dapat ilmu petunjuk. Lagu mana ilmu petunjuk? Ilmu petunjuk yang mana hak, yang mana batil, hak mana betul, hak mana salah. Dengan belajar Quran ni kita boleh tahu, ni betul ni, betul supaya apa? Supaya Quran. Salah ni, salah berlawanan dengan Quran. Kerana Quran ni ilmu petunjuk. Wa rahmatun, dan Al-Quran ini apabila diamalkan ilmu tadi, dihayati ilmu Quran tadi, dia akan dapat rahmat yang sangat besar. Wa rahmatun, dan menjadi rahmat yang sangat besar. Cumanya Allah Ta'ala sebut bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Allah Ta'ala sebut liqaumin yuqinun. Lam ni lam lil istifadah. Faedah daripada wahyu Allah ini akan diperolehi bagi kaum yuqinun, yang ada sifat yakin pada wahyu Allah. Dia ada sifat yakin pada wahyu Tuhan, dia akan dapat faedah daripada wahyu. Kalau tak ada sifat yakin ni, dia tak boleh faedah daripada wahyu. Wahyu-wahyu ni kena ada sifat yakin kepada wahyu, baru dia dapat faedah. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, bagi orang yang belajar hingga sampai tahap yakin, bagi orang yang belajar Al-Quran sehingga dia sampai tahap yakin, dia dapat faedah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut depan hadza basair, Quran ini pedoman, panduan hidup untuk seluruh manusia. Basair ni tuan-tuan, apabila mari kalimah basair, bukanlah nak beritahu kepada kita Quran ni baca semata-mata dah. Bukan baca semata-mata, tapi Quran ni kena belajar dia sehingga boleh difahami dia. Apabila kita boleh faham, barulah boleh dijadikan panduan. Kalau faham gapo pedak, macam mana nak jadikan panduan? Jadi basair ni bukan sekadar baca semata-mata, tapi nak membawa kepada kita faham kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila boleh faham kitab Allah, maka adalah pedoman untuk kita. Dia akan jadi panduan untuk kita, kerana kita faham dia, kerana kita mengaji dia. Contoh menjadi pedoman pada kita, menjadi panduan kepada kita. Apabila berlaku perselisihan, apabila berlaku perselisihan tadi, orang yang tak ada panduan ilmu, dia penimpala. Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni, bertembung satu sama lain, tapi hak betul saja. Hak betul saja. Jadi melalui dia faham Quran, selesai perselisihan yang berlaku tadi, yang dia tak boleh nak buat kesimpulan.
Dia tak boleh nak buat keputusan hak mana sah betul ni. Oh, Quran kata lagu ni. Itu pedoman dia. Quran kata lagu ni rupanya. Setelah mengaji Quran. Itulah dia panggil pedoman hidup kepada umat seluruh manusia. Kemudian ayat 21. Ayat 21 ni zajrun. Ayat jenis teguran. Teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup di dunia ni tuan-tuan. Ada di kalangan manusia ni berbeza. Manusia ni berbeza. Berbeza dari segi pegangan dan berbeza dari segi amal. Pegangan tauhid seperti ni. Pegangan kalau jenis syirik lagu ni. Amal kalau sunnah lagu ni. Amal kalau berlawanan dengan sunnah lagu ni. Tak serupa. Apabila di hidup dunia ni berbeza, berbezanya pegangan manusia, berbezanya amal manusia, akhirat kelak balasan pun berbeza. Tak sama. Orang beriman, orang dapat melakukan amal soleh yang banyak, menepati sunnah dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tak serupa dengan orang tidak beriman. Tak serupa dengan orang yang buat amal tapi tidak soleh. Tak serupa. Tak serupa semasa dunia ni lagi. Bertembung berlawanannya tak serupa semasa dunia lagi. Masa dunia tak serupa, balasan di akhirat pun tak serupa. Jadi Allah Ta'ala sebut am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at. Apakah orang-orang yang melakukan as-sayyi'at? As-sayyi'at ni orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kesilapan, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan, kesilapan, maksiat, dosa menyangka? Apakah mereka menyangka an naj'alahum, bahawa kami akan menjadikan mereka kelak di akhirat kalladzina amanu wa amilus salihat, sama seperti orang yang betul-betul beriman, wa amilus salihat, dan dapat melakukan amal soleh yang banyak, sawaan, sama ada mahyahum, antara kehidupan mereka, wa mamatuhum, dan kematian mereka. Apakah mereka menyangka sama? Layanan kepada mereka ni sama? Kalau mereka menyangka seperti itu, sa'ama yahkumun, buruk sungguh penilaian yang mereka buat. Silap sungguh ma yahkumun, penilaian yang mereka buat, itu. Jadi Allah SWT nak sebut tak sama. Ada riwayat menyebut orang-orang musyrik yang Arab Mekah, semasa di Mekah dululah, awal-awal Islam, orang yang mengikuti Nabi SAW, orang miskin. Di kalangan musyrik yang Arab Mekah ni orang-orang kaya, orang berada. Jadi apabila disebut tentang akhirat kepada mereka, orang musyrikin ni menganggap kalau betul lah ada akhirat. Awalnya dia tak percaya, dia tak terima ada akhirat, ada kehidupan selepas pada mati. Tapi setelah diberitahu, orang musyrikin Arab Mekah kata kalau betul ada akhirat, seperti mana kami lah ni senang, kalau pergi akhirat senang juga, supaya mu ni orang beriman, walaupun beriman, hidup mu susah lah ni, pergi akhirat pun susah juga. Dia kata dengan cara nak menganying, nak merendahkan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, am hasiba, apakah mereka menyangka orang yang melakukan kejahatan, melakukan syirik kepada Allah, melakukan maksiat, melakukan dosa, kami nak buat jadi sama dengan orang beriman, dengan orang melakukan amal soleh? Tak sama. Tak sama. Kalau penilaian mereka seperti itu, Allah sebut buruk sungguh ma yahkumun, penilaian yang mereka buat itu. Kerana sebenarnya tak sama. Bila cara hidup tidak sama, akidah dan amal tidak sama, maka balasan di akhirat pun tidak sama. Layanan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat pun tidak sama. Yang menepati wahyu Allah,
yang menepati kitab Allah Subhanahu wa taala, mati dengan tauhid, mati dengan amal soleh yang banyak, janji Allah ke syurga. Orang yang mana tidak berimeh syirik kepada Allah, amal-amal dia rosak, tempat dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama lah yang ni. Kemudian Allah Taala mari dalil. Dalil ni dalil akli. Adanya akhirat dan balasan di akhirat. Tidak sama orang baik dengan orang jahat, tak serupa. Allah Subhanahu wa taala sebut wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lapisan langit dan bumi bil haqqi. Bil haqqi dengan makna li izharil haqq, untuk menzahirkan kebenaran. Untuk menzahirkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala cipta langit bumi untuk nak zahirkan kebenaran, adanya balasan di akhirat. Kebenaran adanya balasan di akhirat. Mana-mana orang hidup atas muka dunia ni, dia akan pergi ke akhirat untuk terima balasan. Allah ciptakan lapisan langit dan bumi untuk menzahirkan kebenaran adanya akhirat. Dunia yang kita hidup hari ni, dia akan berlaku kiamat. Semua orang mana hidup ni akan pergi ke akhirat, akan bangkit semula di akhirat. Walitujza, dan untuk membalas, untuk diberikan balasan. Kullu nafsin bima kasabat, setiap manusia bima kasabat, berdasarkan apa yang dia telah buat, setimpal dengan apa yang dia telah buat, baik ataupun buruk. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Mereka tidak dizalimi. Maksud mereka tidak dizalimi ni, menghukum orang yang tak buat salah. Dia tak buat salah, Allah hukum dia, Allah azab dia di akhirat. Allah tidak buat seperti itu. Allah tidak buat seperti itu. Jadi khulasahnya ayat yang kita baca ni, langit bumi yang diciptakan untuk Allah balas manusia yang pernah tinggal di sini. Selain daripada langit bumi ini merupakan tanda kudrat Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pernah hidup di sini, Allah Taala akan balas di akhirat. Setimpal dengan apa yang dia amal, apa yang dia buat di atas muka dunia. Jadi apabila kita bicara tentang hari akhirat, tuan-tuan, kita bicara tentang balasan di akhirat. Balasan di akhirat. Sebab kata mati. Mati ni penamat hidup. Sebenarnya dia bukan penamat hidup. Dia bermulanya hidup yang panjang yang tidak ada kesudahan. Yang ditakuti ialah balasan selepas daripada mati itu. Balasan selepas daripada mati itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mari lagi ayat 23 ni, yang mana ayat 23 merupakan zajrun juga, teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam manusia ni ada hawa nafsu. Sekiranya hawa nafsu manusia tak bertembung dengan wahyu, hawa nafsu manusia, keinginan manusia, faham tak? Hawa nafsu ni keinginan dia. Dan keinginan dia tadi berasaskan hawa nafsu dia. Sebab apa? Sebab dia berlawan dengan wahyu. Apabila nafsu dia bertembung dengan wahyu, dia ikut nafsu, dia telah menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Waktu tu bertembung dengan hak Allah Ta'ala, dia boleh ikut hak nafsu dia. Maksudnya dia menyamaratakan perintah Allah dengan kehendak nafsu dia. Dia ikut kehendak nafsu dia, maka dia telah menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Allah Ta'ala sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu dapat tengok, wahai Muhammad, man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Orang yang menjadikan keinginan dia sebagai Tuhan dia.
Keinginan dia berlawan dengan wahyu Tuhan. Dia ikut keinginan dia. Pada masa tu dia telah menjadikan keinginan dia sebagai Tuhan dia, nafsu dia sebagai Tuhan dia. Betul kau perbuatan ini? Perbuatan ini memang salah. Perbuatan dia tu sesat. Sanggup dia ikut hawa nafsu dia, abaikan wahyu Tuhan. Apabila perbuatan dia tak disesat, Allah Ta'ala sebut wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya ala ilmin, atas pengetahuannya. Ala ilmin ni ada dua terjemahan. Ya, jumlah haliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya hal keadaan Allah sudah tahu. Dari azali lagi dia memang sesat. Terjemahan pertama. Ala ilmin ni di atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, iaitu hal keadaan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Dia ni memang fa'il dia jenis pesing sesat. Allah sudah tahu. Terjemahan yang kedua, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkannya kerana dia ikut hawa nafsu dia tadi. Dia berlawanan dengan wahyu, dia boleh ikut hawa nafsu. Wa adallahu Allah menyesatkannya ala ilmin, hal keadaan dia tahu. Orang yang ikut hawa nafsu tadi dia tahu. Dia sesat kalau buat lagu ni. Dia buat lagu ni tak betul. Ini bukan ayat Quran ni. Ini berlawan ayat Quran ni. Ada dah orang sapak dia. Ini berlawan dengan sunnah ni. Sunnah tidak ajar lagu ni, sunnah ajar lagu lain. Siapa dah dia pun terima dah. Tapi dia tak buat juga. Dia buat juga hak berlawan dengan sunnah tadi. Sambil dia buat tu dia tahu berlawan dengan sunnah ada riwayat ni. Tapi dia buat semacam dia. Terjemahan kedua, hal keadaan dia tahu, dia tak ada salah kerana bertembung dengan sunnah Nabi, kerana bertembung dengan ayat Quran. Jadi apabila begini keadaan manusia dengar dan dia tahu kebenaran, tapi dia tak boleh nak ikuti. Kerana apa? Kerana Allah kunci. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengunci ala sam'ihi, pendengarannya. Pendengaran dia tu Allah kunci. Allah sebut. Dia abstrak, tak nampak. Nak tengok tak boleh. Sebab telinga dia pun orang biasa je. Tapi kebenaran wahyu ni tak masuk dalam. Wa qalbihi, dia kunci, Allah kunci pada hati dia. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah adakan ala basarihi, di atas penglihatannya, ghishawah, ada tutupan. Ada tutupan hingga dia tidak nampak kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mata dia celik molek, dia abstrak, tak nampak tutupan itu lagu mana, kita nak ayat tak boleh. Allah sebut dalam Quran. Kalau gini keadaan manusia, dia sudah sampai tahap 4 dalam kesesatan. Dipanggil khatmul qalbi. Allah kunci mati hati dia. Royak-royak tak pakar semacam. Sejelas-jelas wahyu ni tak pakar dia. Dia kunci hati ni tuan-tuan. Kunci hati ni kerja Allah, bukan kerja kita. Jadi kita kena beringat, kita ada royak kebenaran daripada wahyu kita mengaji. Orang tak pakar dia, dia lawan semacam. Jangan kita kata khatamul qalbi tu, kena kunci mati hati dah, tak boleh buat apa dah. Jangan kata lagu tu. Sebab kunci hati ni kerja Allah. Allah nak khabarkan, nak beritahu kepada kita supaya jangan kita ni menjadi seperti ni. Bila sampai wahyu Allah, ambil beratlah dia, buat kira molek lah, jangan dilawan. Bila sampainya tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dilawan dengan molek, perhati molek. Jadi kunci mati hati ni tahap 4 dalam kesesatan manusia. Apabila dia telah dikunci mati hati, tak ada orang lagi boleh bagi hidayah pada dia. Man yahdihi min ba'dillah, faman yahdihi, maka siapa lagi yang boleh beri hidayah kepada dia
min ba'di idlalillah, setelah mana Allah sesatkan dia. Setelah diberi peluang berkali-kali, dia tak say wahyu Tuhan. Akhirnya Allah Ta'ala kunci hati dia. Wayak wahyu gapo pun tak masuk, telinga dia tutup, hati dia tutup. Dalam atas penglihatan dia ada tutupan. Tak ada orang yang boleh bagi hidayah pada dia lagi. Faman yahdihi man min ba'dillah, maka sesiapa lagi yang dapat bagi hidayah kepada dia setelah mana Allah sesatkan dia. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak mampu untuk beri hidayah kepada pak saudara dia Abu Talib. Dekat nak mati, Nabi mari ke Abu Talib supaya Abu Talib bersaksi la ilaha illallah. Kalau bersaksi dengan la ilaha illallah ni, Nabi boleh tundung dia di akhirat kelak. Sebab dia terima la ilaha illallah. Tapi Abu Talib tak terima. Dia nak mati atas agama nenek moyang dia. Kerana malu dengan saing-saing dia yang mari juga dekat dia nak mati. Saing-saing hak syirik, musyrikin lain hak mari dekat dia. Jadi Allah Ta'ala sebut, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu wahai Muhammad tak boleh nak beri hidayah kepada orang yang kamu kasih. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang beri hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Satu orang bernama Wahsy. Wahsy ni dia bunuh pak saudara Nabi nama Hamzah. Dalam riwayat yang berbagai-bagai sebut, Nabi sedih sangat dengan kematian pak saudara dia Hamzah. Dan Nabi marah sangat kepada Wahsy ni. Tapi Wahsy ni akhirnya masuk Islam dia. Dia masuk Islam Wahsy. Beriman dengan Nabi, menjadi sahabat Nabi. Cuma dalam riwayat menyebut Nabi tak boleh tengok Wahsy ni depan dia, kerana dia keteringat kepada saudara dia yang hidup depan Nabi. Jadi Wahsy terima keadaan itu. Wahsy ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar dia boleh buat jasa sebelum dia mati. Masa dia kafir dulu, dia bunuh orang yang paling baik di kalangan umat Islam, pak saudara Nabi Hamzah. Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar dia buat jasa juga sebelum dia mati. Allah makbulkan doa dia. Allah izinkan dia untuk membunuh Musailamatul Kadzdzab dengan lembing yang sama. Jadi dia sebut lembing inilah yang membunuh orang paling baik, itu Hamzah. Semasa dia kafir dulu, dia tak beriman lagi. Dan lembing ini juga membunuh orang yang paling jahat, itu Musailamatul Kadzdzab. Ini. Jadi nak sebut kepada kita, hidayah ini milik Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Bukan milik siapa-siapa, bukan milik Nabi. Sebab itulah kalau kita nak hidayah, tuan-tuan, hidayah ni kena minta sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena minta sama. Walaupun kita kaki masjid, boleh mari sembahyang masjid 5 kali sehari, minta Allah kekalkan kita atas hidayah sehingga kita mati. Sebab itulah kita nak minta ihdinas siratal mustaqim sama. Pimpinlah kami. Pimpinlah, maknanya bagi hidayah pada kami. Pimpinlah kami jalan yang lurus, wahai Allah. Apa dah minta sama, kita boleh mari masjid dah, kan? Dok minta sama ni kerana pengakhiran kita ni kita tak tahu lagi. Minta sama. Jadi hidayah ni tuan-tuan, dia milik Allah. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita belajar kitab Allah dan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Afala tadhakkaru, tidak bolehkah kamu, tidakkah kamu boleh ambil pelajaran daripada apa yang Allah sebut ini? Nak beritahu hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik siapa-siapa. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit sebanyak yang kita baca ni, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar, manfaat, dan kita hayati lagi kehidupan kita. Kita cuba sampaikan insya-Allah, tuan-tuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. Wa la taj'alil qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.